Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, saya, Nur Syairah binti Muhammad Nasir dan Nur Aina Najihah binti Kamal ingin membentangkan kajian kes kami yang bertemakan kesan kemerdekaan terhadap negara kita. Mari kita mulakan dengan pendahuluan. Tema kami pada hari ini ialah kesan kemerdekaan terhadap negara kita yang merangkumi tajuk bab 10 iaitu pemasyhuran kemerdekaan. Penyataan masalah kami pada hari ini adalah adakah benar kesahihan terhadap kenyataan yang mengatakan bahawa politik, ekonomi dan sosial di tanah Melayu telah mengalami perubahan yang lebih cenderung ke arah yang lebih positif selepas mencapai kemerdekaan negara. Seterusnya, objektif kajian kami. Berikut merupakan 3 objektif kajian utama yang kami dapati sewaktu membuat kajian kes ini. Yang pertama, mengetahui perkembangan sektor ekonomi sebelum dan selepas kemerdekaan negara. Sektor ekonomi sebelum dan selepas kemerdekaan negara amat berbeza. Pelbagai usaha yang dilakukan oleh kerajaan dalam meningkatkan lagi kualiti sektor ekonomi negara kita seperti mewujudkan lebih banyak dasar ekonomi baharu. Seterusnya, menghuraikan perubahan politik peringkat antarabangsa selepas kemerdekaan negara. Persekutuan Tanah Melayu ingin menjalinkan hubungan dengan beberapa buah negara lain bertujuan untuk menjadi sebuah negara yang berdaulat dan iktiraf di peringkat antarabangsa. Akhir sekali, objektif kajian kami pada hari ini ialah menyatakan pendidikan di Tanah Melayu selepas kemerdekaan negara. Pendidikan di Tanah Melayu telah mengalami revolusi yang memberangsangkan ke arah yang lebih positif selepas kemerdekaan kerana setiap pihak telah mendapat semua keadilan yang dituntut semasa mesyuarat dijalankan. Baiklah, pembentangan kajian kes kami pada hari ini akan diteruskan dengan kaedah kajian yang kami gunakan sepanjang pelaksanaan kajian kes ini. Terdapat 3 kaedah kajian yang kami gunakan bagi mengkaji dan mendalami kajian kes ini. Pertama sekali, kami telah menggunakan kaedah temu bual. Kami telah menemubual beberapa orang ahli keluarga kami bagi mengetahui lebih lanjut tentang sektor ekonomi dan politik selepas kemerdekaan. Seterusnya, kami telah menggunakan kaedah media iaitu dengan melayari internet bagi mendapatkan maklumat yang sahih berkaitan dengan tema kajian. Akhir sekali, kami telah menggunakan kaedah perpustakaan iaitu dengan menyelidik lebih banyak tentang perkembangan negara selepas kemerdekaan dari sudut politik, sosial dan ekonomi melalui buku, tesis dan jurnal yang telah kami baca bagi mendapatkan maklumat yang lanjut. Baiklah, saya akan teruskan pembentangan saya pada hari ini dengan dapatan kajian kes kami. Berikut merupakan hasil dapatan kajian yang didapati selepas kajian kes dijalankan. Saya akan merungkaikan objektif kajian kami yang pertama iaitu mengetahui perkembangan sektor ekonomi sebelum dan selepas kemerdekaan negara. Selepas mencapai kemerdekaan, kerajaan telah melakukan pelbagai usaha dalam membangunkan ekonomi negara. Sektor ekonomi sebelum kemerdekaan terbahagi kepada 2, iaitu era pra-penjajahan dan era penjajahan. Manakala selepas kemerdekaan terbahagi kepada 4. Namun, dalam kajian kes kami hanya akan merungkai 2 sahaja, iaitu dasar pecah dan perintah dan dasar ekonomi baru. Sekarang saya akan memberikan huraian lanjut tentang dasar pecah dan perintah. Faktor wujudnya dasar pecah dan perintah adalah untuk memisahkan kaum-kaum bagi mengelakkan dan menyekat usaha penyatuan. Selain itu, untuk mengekalkan penduduk pribumi di kampung dan mengelakkan mereka dari meninggalkan aktiviti pertanian mereka.
Pelaksanaan Dasar Pecah dan Perintah Inggeris telah mengerohkan perpaduan masyarakat di Tanah Melayu, ekoran dari peristiwa 13 Mei 1969. Kerajaan telah merangka satu dasar bersepadu iaitu Dasar Ekonomi Baru atau DEB. Sekarang, saya akan menjelaskan tentang Dasar Ekonomi Baru atau dikenali sebagai DEB. Matlamat utama DEB adalah untuk mencapai perpaduan negara melalui dua strategi iaitu membasmi kemiskinan dan menyusun semula struktur masyarakat Malaysia. Usaha kerajaan untuk membasmi kemiskinan adalah dengan membuka dan membangunkan kawasan tanah untuk golongan yang tidak memiliki tanah oleh agensi kerajaan seperti Felda dan Feltra. Seterusnya, usaha kerajaan untuk menyusun semula struktur masyarakat Malaysia berperanan untuk menghapuskan pengkelasan kaum berdasarkan tempat tinggal dan ekonomi. Ianya bertujuan untuk memperlihatkan kewujudan pelbagai kaum di Malaysia. Kesan DEB adalah dapat merapatkan jurang pendapatan dan mengurangkan perbezaan ekonomi antar kaum. Selain itu, dapat menjamin pertumbuhan ekonomi yang memberangsangkan dan pada masa yang sama mewujudkan keseimbangan antara kaum. Baiklah, kita akan masuk ke dapatan kajian bagi objektif kedua kami iaitu menghuraikan keadaan politik peringkat antarabangsa selepas kemerdekaan. Tanah Melayu mempunyai perubahan sebelum dan selepas kemerdekaan yang diatur oleh pemimpin pada zaman tersebut. Pada ketika itu, politik Tanah Melayu juga mengalami perubahan yang sangat memberangsangkan. Sekarang saya akan menghuraikan tentang penubuhan Malaysia 1963. Pemimpin Malaya pada ketika itu merupakan Tunku Abdul Rahman. Beliau ingin menyatukan Malaya dengan beberapa buah negara yang lain untuk menjadi sebuah negara yang baharu. Antara negara yang terlibat adalah Singapura, Brunei, Borneo Utara dan Sarawak. Namun, Sarawak dan Borneo Utara iaitu yang dikenali sebagai Sabah sekarang sahaja yang menerima pelawaan tersebut untuk mendapatkan perlindungan yang adil di bawah naungan Tanah Melayu. Begitu juga Singapura menerima pelawaan tersebut kerana mahu mendapatkan kebebasan dari jajahan British pada ketika itu. Tetapi, Singapura telah keluar dari Malaysia secara rasmi pada tahun 1965 atas beberapa faktor politik yang lain. Seterusnya, Tanah Melayu telah diiktiraf oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB. Pada 1 September 1957, Perdana Menteri pada ketika itu iaitu Tunku Abdul Rahman telah menghantar sepucuk surat kepada Datuk Hamarjud iaitu Setiausaha Agung PBB pada ketika itu untuk menjadi salah sebuah negara yang mendapat pengiktirafan antarabangsa sebagai sebuah negara yang berdaulat. Pada 17 September 1957, Persekutuan Tanah Melayu telah diiktiraf oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB untuk menganggotai pertubuhan mereka. Persekutuan Tanah Melayu telah mendapat pengiktirafan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu selepas persetujuan antara Majlis Keselamatan PBB dan Dewan Perhimpunan Agung PBB sebulat suara untuk melantik Persekutuan Tanah Melayu sebagai sebuah negara yang diiktiraf. Menyatakan pendidikan di Tanah Melayu selepas kemerdekaan negara. Selepas kemerdekaan, aspek sosial di Tanah Melayu juga mengalami revolusi. Ini tidak mengecualikan pendidikan di Tanah Melayu untuk mengalami perubahan. Pendidikan di Tanah Melayu selepas kemerdekaan menunjukkan perkembangan yang positif. Penyata Razak 1956. Penyata Razak merupakan laporan pendidikan yang ditulis pada tahun 1956 dan nama Penyata Razak 1956 itu bersempena Menteri Pelajaran pada ketika itu iaitu Tun Abdul Razak. Penyata Razak 1956 ini telah merangkumi laporan Barnes yang digemari oleh orang Melayu dan laporan Feng Wu yang cenderung disukai oleh masyarakat Cina dan India. Dalam Penyata Razak 1956, ada menyatakan bahawa semua sekolah mempunyai sukatan pembelajaran yang sama.
Bahasa Melayu yang menjadi bahasa pengantar utama ketika pembelajaran dilaksanakan dan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris diwajibkan di sekolah rendah maupun sekolah menengah. Kesimpulan, iktibar yang diperolehi setelah siap mengkaji kajian ini adalah: yang pertama, kita hendaklah bersyukur terhadap kemerdekaan negara. Pada realitinya, memang kita tidak dapat nafikan bahawa kemodenan pada masa kini adalah disebabkan atas usaha pemimpin dahulu yang bertukus lumus dalam memerangi penjajah yang ingin merampas tanah ini demi kepentingan diri sendiri. Pendek kata, zaman revolusi 4.0 pada masa kini merupakan titik peluh para pejuang sehingga menitis darah mereka di tanah yang penuh bermakna bagi kita ini. Yang kedua, kita hendaklah menghargai jasa tokoh yang membawa kemerdekaan negara. Tokoh-tokoh kemerdekaan negara telah bersusah payah dalam memastikan agenda kemerdekaan negara dapat dijayakan. Pelbagai cara dan usaha yang dijalankan tokoh-tokoh terdahulu dalam memastikan negara menjadi merdeka. Anak-anak muda pada zaman ini mestilah menghargai jasa tokoh kemerdekaan negara dan memastikan kemerdekaan negara sentiasa terjamin. Lampiran yang pertama, berikut merupakan tokoh-tokoh yang membawa kemerdekaan kepada negara kita. Lampiran yang kedua, berikut merupakan bukti dan skrip temu bual yang dijalankan bagi mengumpul hasil dapatan kajian kes. Rujukan, berikut merupakan beberapa sumber yang digunakan dalam mengumpul hasil dapatan kajian kes. Itu sahaja daripada kami, sekian, terima kasih.